ringgit ini ataupun monetary policy ini adalah bukan di bawah kuasa kerajaan sebab dia di bawah kuasa BNM. Yes. Yang menentukan OPR, yang menentukan polisi kewangan negara, bukan ekonomi kewangan, adalah bawah kuasa bank negara. Buka Akta Bank Negara Malaysia, kau boleh faham apa kuasa bank negara. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kembali lagi kita episod 19, Meh. Yes. Hampir 20. So, hari ni, Meh, dari mana? Daripada office. Soalan kau ni daripada mana ni? Macam baru balik konsert eh? Ni biar aku nak try outfit baru pergi office. Tu macam okey, buah aku pun okey dengan outfit yang agak, orang kata, rock kan. Agak rock. Okay, tapi baju dalam tu macam Tak kena. Okey dah baju ni. Aku kita bukan macam politikus. Kena lah. Lain macam. Tapi Meh, benda paling penting dalam episod kali ni, kita banyak isu. Banyak gila isu. Isu ringgit kita akan sentuh. Isu ekonomi digital kita akan sentuh. Isu pemuda parti kita akan sentuh. Isu pelaburan kita akan sentuh. Dan isu politik ada kat situ, Meh. Sikit lah. Tapi aku nak sentuh satu isu. Before kita jauh. Kali ni podcast kita agak straightforward. Terus jump pada isu. Tak ada borak-borak dulu. Betul. Tapi tak Straightforward je. Tapi straightforward. Meh, isu baru ni ialah isu berkaitan dengan Ratu Naga yang ditangkap. Bukan ditangkap, aku tak nak kata disiasat oleh SPRM, bukan oleh SPRM. So, Ratu Naga ni sangat famous. So, aku rasa kau kena jelaskan siapa dia sebenarnya Ratu Naga ni. Okay. Ratu Naga ni dia aktivis PN. Asalnya dia lah orang PKR. Dan now dia jadi aktivis PN lah. So, Ratu Naga ni basically disiasat atas tuduhan money laundering lah tentang satu account NGO yang mana ada suspicious activity dalam tu yang melibatkan yang terlibat dalam NGO tu juga adalah Ratu Naga sendiri. So that's why benda ni berkisar daripada live TikTok Perikatan Nasional lah. Kalau sekarang tengok PN punya live TikTok kan bergaduh. Geng Ratu Naga, geng Mak Lin, geng Papu Kari. Oh, banyak game orang dia. Macam-macam geng ada. Orang-orang bergaduh sekarang. So, bila bergaduh, timbullah isu ni. Bila timbul isu ni, ada SPRM dapat detect. So, Ratu Naga disiasat. Belum didakwa lagi lah, tapi masih disiasat atas isu pengubahan wang haram. So, pengubahan wang haram melalui apa? NGO tu Melalui NGO tu lah. So, adakah SPRM boleh panggil siapa-siapa siasat? Contoh dia panggil aku, tapi aku tak nak pergi. Dalam statement aku baca dalam kenyataan media, dia macam pegawai SPRM tu pergi ke rumah Ratu Naga. Dia ada hak ke nak pergi tu, man? Boleh, tak masalah. Walaupun tanpa warrant? Kena ada warrant lah. Memang, of course, memang SPRM akan datang dengan warrant. Kalau kau tak ada warrant, kau tak boleh datang. Kalau dia pergi tanpa warrant, maksudnya? Sepatutnya tak boleh. Ikut presidennya tak boleh. Contoh kita nak bagi peledahan contoh polis atau SPRM, dia pergi tanpa warrant, adakah kita boleh tidak ikut? Boleh. Okay, dia macam ni. Bila kita ditahan, pertama sekali, dia kena tunjuk kad kuasa dia. Kedua, dia kena bagi tahu kenapa kita ditahan, atas sebab apa. Kita berhak untuk berdiam diri ataupun kita berhak untuk mendapatkan khidmat peguam dalam tempoh 24 jam. Keluarga kita dimaklumkan. Dan yang paling penting, dia kena tunjuk kalau ada setengah kes dia memerlukan warrant tangkap. Ada setengah kes dia tidak memerlukan warrant tangkap. Contoh macam kau dipanggil untuk membantu siasatan. So, boleh akan datang, minta kau datang ke balai lah untuk bagi keterangan. Contoh macam kes kemalangan. Tu tak perlulah. Contoh, kau adalah saksi kejadian, ada kereta ni ubah haluan, kau ada orang bawa motor straight, betul accident, kau nampak. Kata mati. Mati ke hidup terpulang lah kan. Okay. Tapi, so kau adalah saksi. So, kau akan diminta untuk bagi keterangan. So, polis akan datang rumah kau kalau tak dapat detect kau. Datang rumah, minta untuk ke balai untuk ambil statement. Ataupun polis datang rumah kau untuk ambil statement. So, itu tak perlu warrant. Tapi kalau kau terlibat contoh dengan dadah. Dia tak nak pergi? Walaupun dia saksi, dia tak nak pergi. Dia kata, kau nak terlibat, aku busy. Boleh ke? Boleh. Basically boleh. Sebab dia bukan, orang kata apa, orang utama yang terlibat dengan kes tu. Tapi kalau kes contoh kau disyaki mencuri, so datang warrant tangkap sekali lah. Adakah proses orang tangkap yang lama? Tak. Sekejap je. Sekejap je.
Kalau yang tangkap polis yang keluar. Okay. So SPRM dengan polis ni dia ada kuasa yang sama lebih Lebih kurang. kurang sama, cuma bidang kuasa berbeza lah. Polis jenayah, SPRM rasuah. Okay. So macam kes Ratu Naga ni, bila mana ada suspicious activity, kuasa SPRM adalah untuk menyiasat. So macam contoh aku compare dengan kes Tun Daim. Dipanggil untuk bagi keterangan, dia datang. Tapi Ratu Naga tak datang. So that's why lah polis datang ke rumah dengan SPRM. So salah kat tenaga lah sebab tak datang. Yes. Okay. Sebaik-baiknya bila kita dipanggil untuk bagi keterangan, bagi kerjasama. Tun Daim boleh bagi kerjasama buat. Walaupun sakit. Walaupun sakit kan. Okay. Kita start isu Ratu Naga walaupun dia tak ada isu politik. Sebab kita tak nak masuk campur pun isu pergaduhan dia dengan blok. Bukan blok lah. Dia banyak team lah. Geng-geng diorang lah. Geng-geng diorang lah. Dia banyak lah diorang. Aku tak tahu berapa banyak team diorang ada. Tapi ikut diorang lah. Nak bergaduh, teruskan bergaduh. Cuma aku nak start isu dasar. Kita tak ada isu politik. Isu politik kita akan start last kali. Ini menarik isu politik kita berkaitan dengan parti Pemuda parti politik. pemuda parti politik. Ni semua lah. Maksudnya aku tahu muda termasuk tak parti muda. Tapi tak apa, never mind. Tapi kita nak start isu yang berkaitan dengan digital ekonomi yang diumumkan oleh Menteri Digital kita. Kali pertama kita ada Menteri Digital sahaja. Sangat rare. Gobing. Sangat idola. Dia daripada DAP. Gobing cerita tentang digital ekonomi. Aku bagi masuk simple. Apa tu digital ekonomi? Digital ekonomi ni macam simple lah. Kau guna teknologi untuk dapatkan duit. Itu definisi yang senang. Bahasa tegak dia macam tu. So macam Shopee, TikTok, apa-apa saja yang mendatangkan duit, itu adalah digital ekonomi. Untuk kau faham. Kau guna Foodpanda dan ada rider tu gig ekonomi dikira digital ekonomi. Sebab dia guna app. So konsep sama. So Matt, Robin kata bahawa dijangka akan naik HDNK. Tapi kerajaan selalu umumkan dulu. Dijangka akan ada 500 peluang pekerjaan, 500,000. Robin kata ada 500,000 peluang pekerjaan. Dijangka ada. Kerajaan suka buat benda tu. Dari zaman bosku, zaman Mahathir, semua suka benda tu. Tapi hasilnya bila? So Matt, adakah itu ada taktik politik untuk menteri atau kerajaan tunjukkan bahawa ini aku tengah buat kerja? Atau saja umur awal? Aku tak tahu. Indirectly, maybe. Kalau kita pandang dari sudut politik, ya. Tetapi secara asasnya kita kena faham kerajaan dia ada ramalan fokus ekonomi dia tahun depan. Setiap kerajaan begitu. Mana-mana negara pun macam itu. Dia ada ramalan. Tahun depan ekonomi aku KDNK berkembang berapa. World Bank pun kadang-kadang dia akan bagi fokus ekonomi negara-negara ni berapa. So dia akan bergantung kepada nilai KDNK sesebuah negara. So, sebab kita nak tengok perkembangan ekonomi negara biasanya daripada KDNK. Keluaran dalam negara kasar. So berapa banyak kita jana pendapatan daripada kita punya kegiatan ekonomi dalam negara. Itu basically what is KDNK lah. Okay, so bila mana kerajaan cakap, okay, tahun depan dijangka akan naik sekian. Sebab kerajaan dah foresee benda ni, dah nampak. Okay, contoh, 2 tahun lepas, aku bawa pelaburan ni. So, bila pelaburan tu dah dapat, proses semua dah settle, dah mula bertapak dalam negara, so dia akan tambah pendapatan dekat situ. So, that's why kerajaan kata, okay, tahun ni, pelaburan ni 2 tahun akan datang, aku punya KDNK boleh bagi sekian harga, sekian peratus. So, that's why itu maksudnya kerajaan dah foresee benda ni. Cuma dalam bidang ekonomi digital ni, bila dia kata nak buka 500,000 peluang pekerjaan, kita kena faham. Zaman sekarang, ekonomi digital plays a big role in our economic society. Ya, yeah, betul. Kita tak nafikan benda tu. TikTok, Shopee, akaun Shopee apa semua, setiap bulan ada sale 12-12 lah apa semua kan. TikTok Shop pun dah power. TikTok Shop pun dah power. So basically ekonomi digital itu adalah base kepada kedai-kedai digital sekarang. So bila mana ada kegiatan ekonomi yang besar macam ni, kerajaan mula melihat ini satu kepentingan. So that's why kerajaan buat macam-macam lah. Contoh program e-Usahawan MDEC, tujuan dia untuk melahirkan usahawan 500,000 lebih. So that's why kerajaan nampak, okay, ni ada peluang ekonomi besar untuk kita naikkan KDNK. So macam mana kita nak capai? So kerajaan buat program. Program tu menyasarkan 500,000 usahawan untuk join. So that's why itu yang dia cakap 500,000 peluang pekerjaan yang dibuka. So itu maksudnya bila kerajaan cakap satu benda tu, kerajaan dah foresee dulu. So then dia orang pun ada plan untuk do something to achieve apa yang diorang target. Basically itulah. Cuma aku nak tambah sikit. Okay, silakan. Pernah tak dengar plan Perak Sejahtera 2030? Weh, tak nak dengar gila. Itu benda paling menarik sekali. Okay, cerita aku nak tahu ni. Plan Perak Sejahtera 2030 ni, kita kena faham, ekonomi Perak sangat slow. Sebab dia terhimpit antara Selangor dan Penang. Perasan tak? Perak? Perak.
Okay, betul-betul. Antara Selangor dan Penang. So Perak beberapa tahun ni dia punya KDNK dia sangat slow. Tetapi beberapa tahun kebelakangan ni, 2 tahun lepas, ekonomi Perak dah surplus tau. Wow. So that's why tahun lepas bajet Perak 1.65 billion. It's quite big. Dan Perak mendapat pelaburan besar, contoh daripada European League dapat masuk ke Perak. So Perak dah ada plan. Contoh dekat Lumut nak buat maritime economy, dekat Tanjung Malim nak buat TVET. So plan tu dah ada dan pelaburan tu dah masuk. Tinggal nak jalan dia. Okay. So apa yang aku nampak sekarang ni ialah, di samping kerajaan fokus pada ekonomi digital, kerajaan negeri macam Perak pun dah do something. Tahu. And Perak memang target dalam plan Perak Sejahtera 2030 tu ialah Perak nak jadi lubuk TVET negara. So TVET ini juga memainkan peranan untuk make sure yang KDNK kita yang kita kata 25.5% menjelang 2025 tu boleh dicapai. Perak juga mainkan peranan kat situ. So it works in two way situation. Pusat buat kerja, negeri pun buat kerja. So that's why bila kerajaan nampak semua benda ni, so kerajaan boleh confident cakap, okay, kita foresee KDNK kita tahun depan naik 5%, 4%. Sebab apa? Dia nampak kerja negeri buat untuk naikkan ekonomi, kerja persekutuan buat untuk naikkan ekonomi. So that's why lah macam mana kerajaan boleh foresee ekonomi itu sendiri. Okay, aku baru tahu pasal Perak ni. Tapi Perak dipimpin oleh BNPH. Tak salah. BNP Sarani, Cikgu Sarani. Ya. So BNPH selaku Esko banyak BN lah kan? Banyak BN. PH tak menang banyak pun. Dia macam contohlah 10 Esko, BN 7, PH 3 macam tu lah. Okay. So Tapi ada gabungan lah. So aku nak tanya sebab kau masuk isu Perak, kau Jekom untuk BN ke? Tak bukan. Tapi sebab aku nak share benda ni sebab aku baru baca benda ni and benda ni sangat menarik. Okay, aku baru tahu pelaburan Perak Sejahtera ni. Aku baru tahu. Biasa aku dengar Sabah Maju Jaya, Sabah punya, Selangor punya. Sebab duduk Selangor. Tapi Perak first time dengar. Tapi good point, Matt. Tapi Matt, digital ekonomi ni banyak membantu influencer baru. Maksudnya influencer. So podcast adalah satu digital ekonomi juga because you can make duit dalam YouTube. So digital ekonomi kat kita panggil dan nanti akan ada promote barang semua. So indirectly support lah kita orang supaya kita boleh jadi pendapatan. Tolonglah, kita orang dah tak ada. Tapi kita orang konsisten lah, cuba buat sebaik mungkin. Tapi Matt, kau tahu tak, TikTok dah lahirkan dan TikTok dah lahirkan beratus influencer kat Malaysia ni. Yang paling besar, yang influencer paling aku tengok adalah Keraming. Kan? Dan kita tengok TikTok ada kerjasama dengan Keraming dalam dia punya daging dendeng. Walaupun aku tak dapat. Kau dapat? Tak dapat sama. Kita sama geng tak dapat. Tapi kat sini Matt, betapa mudahnya anak muda sekarang ni nak cari duit. Tetapi jika platform diberikan, kemudahan diberikan, ini je masalah aku cerita. Ada setengah-setengah influencer atau influencer yang cerita bahawa sekolah tak bagus. Itu nama main lah, cerita sekolah rosak. Tapi ada setengah budak-budak terpengaruh tau, bahawa sekolah tak bagus. Sebab kan influencer tu spark benda tu dulu. Apa tip kau untuk, if kau ada platform sebagai influencer, atau bukan tip lah, satu teguran kau pada influencer ni, sebab dia nak bagi point dia kata sistem sekolah problem, tapi dia dah mempengaruhi orang lain, budak-budak kecil. Siapa kau rasa ni maksud kau isu yang kata SPM tak penting tu? Yes. Okay, basically macam inilah, ni pandangan aku. Okay, kita compare influencer Khairul Aming dengan influencer lain yang acah-acah kata paling kaya kat dunia tu lah. Ya. Siapa-siapa lah. Tak kisahlah dia. Tak kisahlah siapa. Apa beza Khairul Aming dengan orang lain? Khairul Aming tu dia education ada, business ada, otak ada. So that's why dia boleh berjaya ke depan. Tahu, dia boleh dapat 1 million of revenue daripada business dia hanya dengan dia sebagai influencer. Tapi dia nak ada idea macam itu, macam mana dia dapat? Daripada education. So basically, kalau kita nak jadi influencer, tak ada masalah. Tak ada siapa pun malang. Cuma kena letak satu matlamat yang knowledge is above all. Itu kita kena take note dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata SPM tak penting, katalah kau nak jadi influencer sangat. Dalam 100,000 influencer, berapa ribu yang sukses, yang berjaya, yang sukses? Tak ramai. Basically tak ramai. Yang biasanya yang tukang gelik banyak lah. Tapi yang berjaya menjana pendapatan tak banyak. Ren Bakery, contoh aku ambil Ren Bakery. Aku pernah dengar nama dia ni. Ni yang suka buat komedi budak-budak sekolah tu. Budak-budak sekolah tu. Okay. Esmelo. Esmelo.
Dia pun ada education background yang okay. So kebanyakan orang yang berjaya ini, mereka bermula daripada bawah. Basically mereka ada education. Basically diorang ada SPM lah paling kurang pun. Bila korang ada mindset SPM tak penting, aku nak jadi influencer, sampai bila korang nak bertahan dengan influencer tu? Sebab dunia ni berkembang. Maybe in 10 years influencer dah tak penting, ada new technology yang boleh orang switch daripada influencer jadi benda lain. So kau nak kejar benda tu juga. At the same time kau tak ada income yang basic kau, yang boleh jana pendapatan kau. Basically kau nak kerja 7E pun orang tengok SPM lah. Ya. So kalau kata SPM tak penting, kau nak kerja 7E pun tak lepas, kau nak kerja apa? Nak jadi YouTuber? Nak jadi YouTuber. Berapa ratus ribu YouTuber dekat Malaysia ni? Berapa puluh ribu yang succeed? So bagi aku, kalau nak ada mindset macam tu, memang it's totally wrong. And orang yang cakap tu pun, basically dia bukanlah, aku tak sebut nama basically dia bukanlah tak ada SPM langsung. Dia ada SPM. Dia daripada Tafiz, dan BSPM, kan? And then SPM dia okay. Maksudnya basically dia ada juga SPM. So bila kau cakap, oh sebabkan pengalaman hidup aku rasa SPM tu tak penting. No, kau pun ada SPM. So kau nak influence budak-budak baru ni kata SPM tak penting. So kalau hidup dia hancur, kau nak tanggungjawab. Ya. So lain kali nak jadi influencer tu, biarlah influencer yang ada ethics. Ambil contoh Karami, senang lah. Dengan knowledge dia boleh succeed banyak benda dalam hidup dia. Aku nak cerita satu. Aku tak nak end cepat sangat, kita rehat cepat sangat. Kita cerita digital ekonomi platform. Dan dengan digital ekonomi lah bapak-bapak ayam ni cari duit. Okay. Kau get the point. Ada isu yang melibatkan Daddy Ash atau Daddy Hot. Tak kisahlah ada wanita sokong dia, aku demo, tak kisahlah, aku tak kisah langsung apa yang wanita lain sokong dia, tak kisahlah. Tapi kat point kat sini, dengan digital ekonomi ni, dia memberi bad effect kat society. So apa sebagai sebuah kerajaan yang patut buat sekarang ni? Adakah dia terus open platform sebegini, atau kena ada halangan atau batasan? Okay. Atau back kepada education juga? Sebab benda ni tak berlaku sebab education. Satu education tu penting. Education yang boleh mengubah kepala otak manusia ni. Tu kita tak nafikan. Tetapi intervention from the government also perlu. Contoh aku ambil macam mana semua social media dekat dalam dunia ni, bila kau type Israel yang buruk-buruk, semua ni yang kena ban. So maksudnya diorang ada restriction system yang boleh halang benda tu. Same goes, sama juga macam TikTok. So kalau kata kita sebagai kerajaan kan, kalau nak make sure social media ni tak effect pada society, intervention itu perlu. Bukan intervention terhadap politik je. Tapi aku tengok keutamaan kerajaan adalah, intervention social media tu perlu, tapi untuk fake news tentang politik lah. Tapi social effect, benda-benda macam Daddy tu, yang kau tak kontrol daripada awal, politik kau kontrol laju. Politik punya laju kau kontrol, tapi benda ni kau tak kontrol. At the end, benda ni lagi parah daripada kau tekap pasal politik tu. Sebab ini akan membarah dalam society masyarakat tu sendiri, bila mana tak ada intervention. So government kena ada intervention daripada awal. Contoh, kalau orang kita tahu dia ni macam agak something fishy about benda-benda yang melibatkan persundalan ni, block awal. So TikTok boleh buat benda tu, bukan tak boleh. Dia ada sistem untuk block benda ni, but based on algorithm jugalah kan. So kalau kata kerajaan boleh do something, maybe ada task force untuk control social media, untuk melihat konten-konten social media. Sebab benda viral ni kan, kau slide FYP je kau boleh jumpa lah benda-benda macam tu. Betul kan. Kau slide contoh, orang banyak guna lagu sekian-sekian ni untuk buat gelik-gelik. Kau tengok tukar, tengok ada banyak benda yang tak elok, block lagu tu, block semua benda. And even orang yang account yang buat benda tu pun kau boleh block. Tapi kau tak buat. Tapi kalau bab politik laju. Sebab tu bagi aku kerajaan kena works in two ways situation. Politik tak nafikan benda tu penting, tapi social effect ni juga kau kena ambil peduli. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir sekali aku nak sentuh. Social media ni dia macam pisau. Aku selalu cakap pasal pisau ni. Analogi pisau. Pisau kau boleh guna untuk potong sayur untuk kebaikan. Pisau juga kau boleh guna untuk membunuh orang. It's not about the social media. Masalah dia pada orang yang gunakan social media. So it backs to benda pertama sekali aku cakap tadi adalah education. But the problem is our society sekarang ni agak hancur sebab education kita tak tekankan soal ethics daripada awal. Betul, setuju dengan kau. Right. So tu point aku. So kau dah jelas dengan baik. So kita rehat sekejap dan kita kembali sebentar nanti. Okay. Alright.
Okay, kita kembali lagi dalam sesi seterusnya. So sangat ringkas main kita studio topik RM1 satu pelaburan. So Datuk Seri ada umumkan yang Malaysia mencatat sejarah bahawa pelaburan untuk 2023 paling tinggi sebanyak 329.5 bilion. Yang untuk 2023 ni sangat tinggi dalam sejarah, tak pernah ada setinggi ini lagi pelaburan. So ini sangat impact yang besar bagi aku. Tapi untuk kita faham ni pelaburan diluruskan dan ini mengagumi sebanyak 5.7% pelaburan asing. Pelaburan asing tu maksud pelaburan, kita pernah sembang tentang pelaburan ni, cuma aku ulang balik pelaburan asing ni pelaburan yang luar negara datang nak buka perniagaan dekat Malaysia. Macam contoh Tesla. 57% lah. Yes, 5.7%. 57.2. 0.2, aku tak. 0.2% pelaburan tu daripada pelaburan asing yang macam Tesla, macam pelaburan tu luar lah. Macam Google nak buka company. Contoh company A ni nak buka kat Malaysia. Itu lebih kurang macam tu. So, pelaburan kita naik. Dan Datuk Seri dikenali sebagai sangat power dari segi mencari pelaburan. A man who can sell anything. Yes, itu nama gelaran dia sekarang. Tapi, kita selalu cerita tentang pelaburan. Tapi, macam mana kita nak mengukur? Memang topik kita banyak tentang pelaburan. Tapi, macam mana pelaburan yang bagi impact kepada ringgit? Sebab topik kita ringgit juga. Okay. Basically pelaburan bila masuk dalam negara, pertama dia jana pendapatan, so mikro tu akan berkembang. Cuma apa efek pada ringgit? Kita akan banyak spend. Persoalan dia sekarang ni, adakah orang akan beli ringgit? Nak kukuhkan ringgit kena menjadi demand yang sangat tinggi. Yes, betul. Itu basic. So bila mana pelaburan asing masuk, nak masuk dalam negara, dia kena pakai duit ringgit. Contoh macam kita pergi US, kita pakai duit US. Dia nak datang sini, dia pakai ringgit. So, bila banyak pelaburan asing masuk, lebih banyak ringgit itu akan dibeli. So, demand ringgit itu akan naik. So, basically ringgit akan mengukuh. Cuma, sekiranya external factor itu mengganggu, dia akan menyebabkan impact tu tak berapa nampak sangat dari segi ringgit. Tetapi, impact kepada mikroekonomi rakyat itu terasa. Contoh, peluang pekerjaan, kita punya KDNK akan naik. So dia bergerak dalam dia dua benda yang berbeza sebenarnya. Ringgit walaupun dia tak mengukuh, tapi bila pelaburan masuk, sebabkan ada external factor, nanti aku explain kenapa, KDNK kita boleh naik, kita punya kadar pengangguran boleh turun, pekerjaan boleh naik. So itu yang akan mengubah sedikit demografi mikroekonomi Malaysia lah. Tapi aku nak start sikit isu politik. Sikit-sikit Orang selalu hina Datuk Seri tak perform. Selalu bercakap dia pandai. Dia macam compare dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri ialah tak bercakap, banyak kerja. Datuk Seri Anwar banyak bercakap, tak banyak kerja. So dengan hasil pelaburan yang tinggi ni, aku rasa dah menjawab tuduhan-tuduhan daripada side tu. Bukan side tu lah, daripada penyokong Perikatan Nasional ni. Dia kalau orang tak faham ni susah juga. So macam mana kau nak dedahkan? Aku pun pening lah. Kita selalu ada masalah benda ni. Okay. Bagi aku, kalau kau nak bagi diorang faham, puak-puak PN ni faham, ibarat kau mencurah air ke daun keladi. Tapi diorang yang menderukkan keadaan. Yes. So counternya, sebab ingat, target market kepada Saitro adalah white voter. Ya, betul. So the best thing is, kau tahu kau fight dekat black voter ni kau takkan dapat. So kau pengaruhi white voter untuk faham apa yang Datuk Seri Anwar buat. Itu yang sepatutnya ni lah corporate com apa semua ni buat. Tapi sayangnya tidak terlalu dibuat dengan betul lah. Okay. So untuk menjawab tuduhan PN, pertama sekali kita kena counter, tapi kita faham target market kita bukan pada mereka, sebab mereka takkan berubah sami'na wa ata'na pada pemimpin mereka. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita yakinkan white voter ataupun pengundi atas pagar yang tak ambil pot pun, yang tak ada side mana-mana parti pun, dia memilih berdasarkan current situation. Mungkin dia akan terpengaruh bila mana kita tak bertindak. Kita tak fahamkan dia. Tapi once kita fahamkan dia, baru dia macam contoh aku ambil contoh isu ni Elin. Orang kata ini salah kerajaan apa semua. Tapi bila mana ada pendedahan, penerangan tentang sistem kerajaan apa semua, rakyat mula faham. Oh, ini bukan salah kerajaan, ini adalah memang kuasa mahkamah, memang salah kerajaan Kelantan pun pandai-pandai buat undang-undang macam itu. So penerangan itu target kepada white voter ataupun pengundi atas pagar. Itulah cara terbaik untuk kita counter argument daripada puak PN ni.
So tapi budak puak PN ni tak nak dengar, tapi kita tak nak buat apa. Kita terus bagi pendedahan dan penjelasan rakyat ni semakin bijak dan rakyat boleh menilai sebaik mungkin. Tapi kita nak sentuh pelaburan ni sangat berkait dengan ringgit. So ringgit Malaysia mencecah RM4.80. RM4.80 sama waktu dia jadi Menteri Kewangan dulu. Waktu zaman Tok An. Tu dikaitkan dekat Sumida lah. Datuk Seri kembali kepada zaman dia perform dulu 1998. Ringgit Malaysia sekarang RM4.8. RM4.80 RM4.8 lah. dengan $1. Dengan $1 US. So itu bahasa mudah untuk kita faham. Dan hari ini menjadi isu sangat panas dan dikaitkan dengan semua bekas pemimpin-pemimpin PS yang menghina bosku. Dan orang menyatakan bahawa rindu zaman bosku. Okay. Never mind. Rindu zaman bosku is tak penting kot kau nak cakap apa kan. Tak kisah pun kau rindu zaman Tok M pun tak kisah pun. Tapi the point kat sini, ringgit jatuh menjadi tunggangan. Adakah ringgit menunjukkan performance terhadap ekonomi Malaysia? Bank negara dah jawab dah. Ringgit ni punya performance tak efek kepada ekonomi sebab macam aku explain tadi lah, dia bergerak dalam dua kaedah yang berbeza. Ringgit walaupun dia melemah, tetapi bila mana KDNK kita naik, rakyat kita mendapat pekerjaan and kita punya Inflasi menurun, pelaburan pun makin banyak. So it shows that kita punya ekonomi berkembang. Cuma kita kena faham satu benda. Bila mana kita punya ringgit jatuh, kita ekspor barang menjadi sangat murah. Orang akan senang beli barang kita sebab kita jual dengan value yang sangat murah sebenarnya. Betul. Tetapi barang yang import dalam negara itu akan menjadi mahal. Contoh beras. Beras akan jadi mahal, lagi mahal. Kos itu akan ditanggung oleh pengeluar-pengeluar beras import lah, penjual-penjual beras import. So dia akan efek kepada inflasi juga pada akhirnya. So intervention terhadap masalah ringgit ini juga perlu dibuat. Tetapi kita juga kena faham ringgit ini ataupun monetary policy ini adalah bukan di bawah kuasa kerajaan sebab dia di bawah kuasa BNM. Yes. Yang menentukan OPR, yang menentukan polisi kewangan negara, bukan ekonomi kewangan, adalah bawah kuasa bank negara. Buka Akta Bank Negara Malaysia, kau boleh faham apa kuasa bank negara. Bank negara berkuasa untuk mengawal kitaran kewangan dan juga dasar kewangan negara. So kerajaan tak boleh intervene apa-apa. Sebab itu OPR ditentukan oleh bank negara, bukannya kerajaan. And now bank negara dah confirm yang OPR tak naik. Yes. Bagi aku senang je. Kalau kau nak sangat ringgit tu kukuh, boleh, tak ada masalah, naikkan OPR. Macam Federal Reserve naikkan kadar interest US sampai 5.5%. Boleh. Tapi kau tahulah apa dia punya after effect. Contoh, orang yang loan. Bila OPR naik, kau punya belanja akan berkurangan. Sebab apa? Kau akan fokus untuk bayar loan. So, bila belanja kurang, kita punya mikroekonomi akan menurun. Efek pada rakyat tak? Efek. Kita nak kuasa beli kita makin berkurang. Contoh, gaji kau dulu RM5,000. Kau bayar loan RM2,000. OPR naik, loan kau bayar RM2,500. Kau kurang belanja kat situ. Yeah. So, basically, the best way untuk kerajaan buat adalah untuk naikkan OPR lah. Contoh negara lain yang naikkan OPR. Singapore naik Singapore float. Dia punya kadar apa? Kadar interest dia. Kadar interest dia diapungkan. Thailand naik, Indonesia naik, Vietnam naik, Jepun naik. So basically negara-negara besar, the way untuk mereka counter, dia naikkan OPR tapi efek pada rakyat. Tapi bank negara tak naikkan OPR sebab kita tahu negara kita masih memerlukan rakyat untuk berbelanja besar supaya mikroekonomi negara tu berkembang. So that's why kerajaan tak naikkan OPR. Tapi balasan dia ialah ringgit kita melemah lah. Itu kedua. Yang ketiga kita kena faham juga ialah ringgit ini melemah bukan salah kita. Dia external factor. Satu, macam aku cakap tadi, macam mana Federal Reserve US naikkan kadar interest sampai 5.5%. Dan China juga, Bank Pusat China dah kurangkan kadar faedah mereka sebanyak 25 mata asas. So bila mana dia berkurangan, duit China tu mengukuh, dia akan efek pada kita. Sebab apa? Ekspor utama Malaysia ke mana? China. Yeah. So bila mana ekspor kita naik, kita beli duit dia. So duit dia akan mengukuh, duit kita yang tak mengukuh. Bila dia do something pada duit dia, monetary dia, yang menyebabkan yuan mengukuh, efek pada kita. Dan dia berlaku serentak. China buat hal, US buat hal, kita yang kena. Tapi bezanya kita
masih lagi tak naikkan OPR. Negara lain efek yang sama. Rupiah, baht, duit Vietnam, yen Jepun, semua efek yang sama. Tapi the way mereka counter cepat, aku naikkanlah OPR. Tapi yang seksa adalah rakyat lah. So itu pertimbangan yang kerajaan, mungkin bank negara buat. Kita tak nak inflasi kita naik. Sebab OPR ditentukan dengan kadar inflasi juga. Kita tak nak inflasi kita naik. So nak tak nak kita terpaksa untuk maintain OPR. But at the same time, kita punya ringgit akan bermasalah lah. But dia tak terlalu efek kepada ekonomi kita secara keseluruhan. Ya. Okay? That's good. Kau explain dengan gaya orang ekonomi. Sekarang ni agak bagus. Kau ada improvement dari segi ekonomi walaupun kau nak undang-undang. Okay, Matt. Kita nak bincang isu macam mana kerajaan respon terhadap ni. Kita tahu isu ringgit ni kita sangat faham. Aku rasa pendedahan kau dah meng-clearkan semua pemikiran rakyat yang bercelaru sekarang ni. Respon tu maksudnya dari segi statement Perdana Menteri ke apa? Lebih kurang. Aku letak macam ni, Matt. Aku letak macam ni Okay. Tugas respon, aku tak tahu kerajaan main peranan apa. Bagi aku, kerajaan patut mengambil tanggungjawab penuh. Walaupun pemain Fazil dah keluar dia punya power, kad dia buat PC, cerita tentang ni semua. Tapi adakah kerajaan mengambil serius tentang kejatuhan ringgit ni? For me, yes. Sebab kerajaan dia akan efek kepada investment kita. Indirectly lah kan. Ya. So, dia macam ni. Aku agak terkejut dengan statement Datuk Seri Anwar cakap, itu tanya bank negara. Kan, ringgit jatuh tanya bank negara. Bagi aku, secara asasnya betul. Sebab itu bukan kuasa eksekutif. Bukannya kuasa kerajaan. Persekutuan untuk menentukan polisi kewangan macam aku explain tadi. Tapi dasar dia terlibat. Dia terlibat tapi decision making. Decision making bukan dia. Sebab tu Datuk Seri Anwar cakap, tanya bank negara. Tapi jawapan tu macam kau tai chi sangat. Sepatutnya adalah jawapan yang agak okey sikit. Macam, ya kita tahu ini isu ni adalah isu yang sangat besar yang membelenggu kita. Kerajaan akan berbincang dengan bank negara sebab kuasa untuk menentukan keputusan tentang polisi kewangan adalah kuasa bank negara, bukan kuasa kerajaan. So kerajaan akan bincang dan kita akan tengok apa keputusan daripada bank negara. Basically jawapan macam tu lah. Tak payahlah kau tai chi. Memang betul-betul tai chi habis tu. Oh ringgit jatuh, tanya bank negara. Aku cakap alamak. Banyak kali dia ulang tau. Tapi keluar sekejap ada keluarkan, dia ada keluar lah sikit-sikit. Dia kata kerajaan tak ambil serius segi respon. Dia kata rubbish. Kerajaan respon sangat teruk, sangat sampah. Walaupun Menteri Penerangan Fahmi Fadzil dah buat kerja yang bagus. Dia buat PC. Tapi aku rasa bagi pendedahan kepada rakyat ada perlu. If jatuh je bagi aku sepatutnya macam US. Aku pernah nampak US punya pengumuman. Dia ada satu channel pengumuman presiden. Macam Tan Muhyiddin waktu dia COVID tu dia umumkan semua orang tengok video dia kan. Konsep macam tu. Kau rasa perlu ke Malaysia buat konsep macam tu? Kalau buat PC dia macam, faham tak? Kalau kau pernah tengok cerita US kan macam ada krisis tiba-tiba. Lepas presiden ni ambil tanggungjawab untuk explain dan semua TV akan berfokus kepada tu. Walaupun TV tu tengah ada bola, tukar sayang kepada US punya channel. Faham. Patut Malaysia buat macam tu? Maybe perlu tetapi dia punya efek tak macam COVID tau. Contoh COVID, semua orang kena. Macam isu ringgit ni jatuh, aku tanya apa efek pada orang asli dekat pedalaman Sabah, dekat pedalaman Pahang? Tak ada efek. So efek pada orang tertentu. So bagi aku nak sampai pada apa yang macam Tan Sri Media Yasin buat dulu waktu COVID tu tak. Tapi penjelasan itu boleh dibuat daripada berita. And social media sekarang pun orang ambil daripada berita juga kan. So bagi aku the best man untuk explain benda ni adalah Menteri Kewangan. Ataupun Menteri Kewangan kedua lah. Kan? Jangan Ahmad Mazlan. Menteri Kewangan kedua ni Amir Hamzah. Amir Hamzah, okey. Dia satu Amir Hamzah dua. Nombor dua, Ahmad Mazlan satu. Ahmad Mazlan bukan. Kena tukar lah. Aku salah orang. Menteri Kewangan masih lagi Datuk Seri Anwar. Okay. Menteri Kewangan kedua ni Amir Hamzah. Timbalan Menteri Kewangan Ahmad Mazlan. Oh, okey. Aku salah orang. So maybe Menteri Kewangan kedua boleh explain. Buat PC explain sebab dia pun sebagai corporate, ex-banker pun semua tak silap aku. So dia ada experience untuk explain benda ni. Then kalau Datuk Seri Anwar tak nak macam efek pada dia punya political performance ataupun career, boleh minta Amir Hamzah untuk explain. Tapi sayangnya yang explain adalah Menteri Penerangan lah. Ya, Puan Fazil. Menteri Penerangan. Yang basically dia tak faham pun benda tu.
Jujur lah aku cakap, Fahmi Fazil tak faham pun macam mana cara nak meyakinkan orang. Basically kalau dia boleh explain external factor, apa yang berlaku, or apa efek daripada ringgit, apa yang kerajaan perlu buat, yang kerajaan dah bincang ataupun yang akan bincang, cukup dah. And the right way untuk explain adalah daripada Menteri Kewangan. Tak, aku rasa aku ingin cadangkan idea. Aku rasa perlu dipraktiskan lah, macam US punya style tu. Betul. Perlu dijelaskan. Aku risau sebab apabila kau main dengan berperanan statement atau PC yang berterabur, ada orang tak pick up, ada media nak pick up. Media ni memang penting diri sendiri. Dia akan pick up pun isu-isu yang kau cakap dengan bagus, kau sangat bagi respon yang sangat hebat. Takkan. Dia pick up yang benda kecil-kecil. Dia pick up yang video dia share. Media share lah video Datuk Seri lari daripada menjawab soalan daripada wartawan. Tu je. Wartawan memang kerja nak tai chi orang je. Betul. Soalan yang Datuk Seri Anwar tai chi dekat Bank Negara, wartawan pula pergi tai chi Datuk Seri Anwar, memang totally effect pada Datuk Seri Anwar. Ya. And Datuk Seri Anwar memang ada bad luck tentang pasal monetary. Tak, kesian dah dekat dia. Dia macam ada bad luck sial lah pasal monetary ni. Ya, memang kena. Aku rasa ni macam satu, aku tak tahu ni dia kena mandi bunga sikit. Bad luck sikit lah dia. Tapi tak apa. So, kita dah settle topik yang menarik. So, kita rehat sekejap dan kita kembali setelah nanti. Okay? Alright. Okay, kembali lagi kita dalam sesi seterusnya. So, ni sesi terakhir lah. So, topik kali ni topik yang agak menarik juga. Jangan dibahas oleh podcast lain dan jangan dibincangkan berkaitan dengan peranan sebenar pemuda parti Malaysia ni. Maksud pemuda parti ni banyak lah. Pemuda UMNO, pemuda Amanah, pemuda PAS, Angkatan Muda Keadilan. AMK AMK. Parti muda? Tak tahu lah. Tak tahulah. Aku pun confused. Dia kira parti ke pemuda? Memang tahu dia ada sayap pemuda dia yang umur 18 hingga 22. Tak tahu. Tapi kalau umur 18 pada 22 tu baik kau buat ni. Malaysia baru 23. oh, jahat dia lawak aku. Okay, dia panas dekat media ads atau Twitter sekarang dah tukar ads yang menyatakan bahawa performance setiap pemuda parti PH ni sangat teruk gila. Orang kata teruk sebab apa? Sebab sosial media mereka teruk. Okay. So aku setuju satu pemuda PAS dekat IG. Sebab pengguna paling ramai, aku tak tahu TikTok pengguna paling ramai anak muda lah IG, Instagram. TikTok ni memang generally untuk bermain. Tapi IG ni memang platform untuk anak muda. Aku tak setuju Twitter, aku setuju IG. Because IG ni memang style anak muda. Instagram. So IG saja pemuda Amanah ada seramai 131 follower. Yang laman rasmi pemuda Amanah. Yang tulis laman rasmi tau. 131 131 je follower dia. orang. Oh, orang. Okay. 131. Tak tipu. Boleh tengok. Tak tipu ni. Aku tak tahu mungkin ni sosial media baru dia atau macam mana, aku tak tahu. Okay. Tapi tulis pemuda nasional. Pemuda Amanah Nasional. Laman rasmi Pemuda Amanah Nasional. Okay, dah ada. So kita set SP. DAPSI. Ni pemuda DAP. Pemuda DAP ada 2,900. Okay. Kita ada pemuda UMNO. Memegang rekod paling tinggi setakat ni. Ada 57,000 follower. Kita ada pemuda PAS, the best record. Ada 73,000 follower kat IG Dan parti muda ada 50,000 lah. So, parti-parti ni, AMK aku tak setuju. AMK setiap aku ada 3,000. Yang aku buka sekejap pun aku pun tak lupa nak screenshot tadi. AMK Informasi. AMK Malaysia reformasi ni. AMK ada 2,000. Sambung lagi tinggi, lagi rendah daripada AP. Okay. Pemuda UMNO pegang banyak. Dia paling top. Bukan pemuda UMNO, pemuda PAS paling top. Walaupun paling top. So, orang menceritakan bahawa performa PH ni jatuh, drop gila disebabkan mereka dah tiba-tiba jadi kerajaan dah selesa. Dan soalan aku kat Ngomel sebagai kita isu-isu politik, adakah perlu mengukur performance setiap pemuda parti melalui sosial media? Bagi aku, untuk mengukur performa daripada berapa banyak follower social media, Dia pemuda perlu PAS paling ramai kan. Menang pilihan raya tak? Tak duduk dan diam. UMNO menang. Menang atau tidak je. Okay. So basically kuantiti yang ada dekat social media tu tak menggambarkan kekuatan ataupun peranan parti itulah, pemuda parti tu. Cuma kita tengok daripada gerak kerja dia. Contoh volunteerism, pengkaderan,
sekolah politik dan sebagainya untuk mencerahkan anak muda apa itu politik dan betapa pentingnya politik. Itu yang perlu dibuat. Hmm. Contoh, macam PAS dia ada markas. UMNO dia ada sistem dia lah dalam pemuda UMNO untuk perkadiran apa semua. PKR mostly daripada volunteerism. Kan dia Betul. bermula daripada situ. Volunteerism, sekolah politik, PKR, Amanah dan DAP ada satu sistem yang lebih kurang sama. Volunteerism, pengkaderan tu daripada volunteerism ataupun daripada sekolah politik. So dia mengkadir orang dan membentuk orang-orang yang akan mara ke depan dalam politik ni daripada situ. So bagi aku setiap parti buat kerja dengan okey, pemuda. Cuma dari segi kekuatan jumlah ahli itu agak problem sikit bagi PH sebab contoh kalau kita tengok pemuda amanah tak kuat sangat, tak banyak sangat, tak ramai. PAS ramai, pemuda UMNO ramai, AMK ramai, DEPSI ramai. Tapi amanah tak ramai. So amanah kena do something lah dari segi pengkaderan untuk meningkatkan kuantiti. Aku tak cakap kuantiti itulah perkara paling utama untuk make sure parti kau kuat dan menang. PAS paling banyak pun tapi tak menang-menang juga Malaysia. Kan? So bagi aku kuantiti tu dia nombor 2, kualiti tu nombor 1. Kualiti kau pengkaderan orang apa semua. Cuma kau nak menang pilihan raya kau kena ada jumlah orang yang menyokong kau dengan terlalu ramai untuk kau menang. Basically itu rule dia. So nak tak nak amanah nak menang, contoh nak menang dengan PAS kat Pantai Timur, kena make sure pengkaderan tu kuat lah dekat Pantai Timur. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, bagi aku kita kena faham juga tau, majoriti anak muda dia tak terlalu go into politics. Okay, aku nak tanya kau, batch UM kau katalah ada 100 lebih. Berapa orang yang aktif politik? 3, 4. Yang lain buat apa? Korporat. Pergi dengan industri masing-masing lah, Yes, kerjaya masing-masing. Tapi tak semestinya mereka tak ada knowledge pasal politik, mereka tak tahu pasal politik langsung. Tak, mereka ada knowledge. So bagi aku, silent majority itu masih besar tau. Yang mana mereka tak akan pergi politik pun, tapi mereka ada pengetahuan tentang politik. So peranan parti-parti ni, pemuda ni, yang paling utamanya PH lah bagi aku. Kita dah jadi kerajaan kan sekarang. Bila dah jadi kerajaan, the best way untuk kita bergerak untuk menguatkan parti adalah untuk memberikan pendedahan apa usaha kerajaan, apa inisiatif kerajaan, apa yang kerajaan dah buat. Jangan ulang kesilapan pemuda UMNO zaman KJ. Okey. Ni aku cakap zaman KJ mesin. Sebab KJ ketua pemuda UMNO zaman Najib. Dia tak buat apa-apa. Yang mana undi muda memang swing kepada PH zaman KJ dia di ketua pemuda UMNO. Betul. So, apa KJ buat? Itu persoalannya sebab KJ lambat untuk react bila mana ada isu 1MDB, isu GST. KJ lambat react untuk meyakinkan silent majority anak muda untuk faham kenapa GST dibuat, apa isu NDB yang sebenar. Aku tak kata benda tu betul, benda tu memang is totally wrong. Okay. Tapi untuk mempengaruhi masyarakat anak muda, KJ terlambat. So that's why punca juga, antara punca kenapa BN kalah waktu PRU14 dulu. And the reality on the ground, silent majority itu KJ tak dapat catch up, dan sampai bagi salah info pada Najib, sampai Najib confident rasa boleh menang, and then kalah. So jangan ulang kesilapan itu. Kita ada Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Ketua MK. Kita ada Susu politik. SU politik kan, yang terlibat. Kita ada Timbalan Ketua MK, SU politik kepada Perdana Menteri. So kita ada someone yang jawatan besar dalam pemuda parti PH, at the same time ada jawatan dalam kerajaan. So you must do something to ensure that yang kat atas ni faham kat bawah ni naratif apa, and yang kat bawah silent majority ni faham apa kerajaan yang kat atas ni tengah buat. So kena ada penghubung antara kedua-dua itu. Yang mana dulu BN Pemuda UMNO, I'm sorry to say, gagal buat benda tu. So jangan ulang kesilapan tu. So itu bagi aku, siapa paling perform, bagi aku semua orang buat kerja. Cuma the way for you to convince the silent majority, itulah yang akan menjadi penentu siapa yang akan menang nanti. Clear Tapi kita stop sikit, kau dah explain sangat panjang. Aku nak singing stop sikit. Peranan pemuda parti bagi aku lah, benda paling penting adalah
macam mana hubungan kau dengan parti, macam mana nak cerita pemuda parti dengan parti lah. Hubungan tu perlu dijaga, itu penting. Tapi ada seorang pemuda parti ni, ketua pemuda parti ni, dia duduk Melaka. Dia pun ada keluarkan posti-posti ni lah, tapi faham lah kan siapa orang dia kan. Aku straight forward lah, ada pemuda UMNO, dia ketua pemuda UMNO, dia Akmal Saleh. So aku perhati dia selalu je apa yang tak kena, dia nampak sikit, dia sound tu kajak. Dia sound tu, isu Nick Eiling apa? Nick Eiling dia sentuh. Dia sentuh isu Nick Eiling, dia mempersoalkan Ringgit dia sentuh. Ringgit dia sentuh, ada lagi. Apa tu isu aduh, aku tak ingat Tapi tak apa. Tapi yang paling latest dia sentuh isu duit. Isu duit. Dia sound tu kerajaan. Dia sound. Sedangkan UMNO ada. Dalam kerajaan UMNO Timbalan Perdana Menteri. Ni isu kampung baru Cina. Isu. Dia straight forward, dia sound semua. Okay. So, Akmal Saleh sangat famous tu sound. Tapi adakah peranan pemuda parti ni perlu merosakkan keharmonian dalam gabungan parti yang baru ni? Adakah itu work dia, kau rasa? Okay. Bagi aku, apa yang Dr. Akmal Saleh buat tu, aku rasa dia ada mindset yang pemuda perlu agresif. Sebab tu daripada dia punya quote dia, pemuda cara kita tu, kan, nampak dia nak buatkan pemuda UMNO ni agresif. Maksudnya macam dia nak belajar daripada kesilapan pemuda UMNO sebelum ni lah yang agak jilat. So dia nak jadi agresif, nak macam agak rebel lah. Geng-geng rebel lah ni konon. Tapi at the same time, kita nak rebel pun kena matang. Kita kena tengok pada situasi. Ada benda yang kita boleh secara terbuka memberikan pandangan, ada perkara yang perlu dibuat secara dalaman. Contoh, isu Nick Eiling. Dia hentam, bila Sultan Selangor keluar statement, kenapa senyap? Kalau berani hentam lagi. Tapi tak berani. Contoh macam isu Kampung Baru Cina, UNESCO tu. Iaitu bagi aku bila dia bersuara, for the first time dia bersuara untuk membantah, tak bersetuju, okay. Tapi bila dah ada peribadi dengan menteri tu macam agak merosakkan keharmonian dalam kerajaan perpaduan. It's too much. Dia macam dah over the limit tau. Nak agresif boleh, tapi kena ada limit. Ada benda yang kita boleh bincang secara dalaman, bincang dalaman. Tapi ada benda yang kau boleh cakap secara open, cakap open. So, kena be matured lah. Janganlah macam terlalu agresif sampai merosakkan perhubungan antara parti. And bagi aku selalu nampak Dr. Akmal Saleh ni dia adalah Syed Saddiq versi UMNO. Dia konservatif, tak konservatif sangat. Bukan. Syed Saddiq yang populis versi UMNO. Dia copy paste. Dia memang populis kot. Sasah dia populis. Dia sound semua benda So dia nak jadi macam Syed Saddiq lah. Cuba kalau bagi dia jawatan jadi menteri, sound tak? Tak lah. Sama macam Syed Saddiq. Jadi menteri bila dah sukan semua baik. Semua okey. Bila dah jadi opposition, terpaling sound. Tapi adakah move sound dekat media ni, sedangkan kau boleh duduk tu meja, kau boleh WhatsApp je sebenarnya. Tak ada guru WhatsApp ke? Aku macam confused, tak ada guru WhatsApp. Kau tak ada guru WhatsApp Zahid Hamidi. Isu ringgit ni problem. Sepatutnya YB yang berhormat atau YB Timbalan Perdana Menteri patut respon, buat PC sikit. Tak buat sound step back. Sound step back bagi aku, personal opinion aku rasa ni cubaan-cubaan untuk merosakkan. Macam aku setuju point kau, dia nak tiru Syed Saddiq, tapi dia ada benefit untuk dia, tapi dia akan merobohkan kerajaan perpaduan yang dibina secara empuh. Bagi aku orang macam ni dia tak peduli. Yang penting dia dulu bahayalah orang macam ni bagi aku. So adakah UMNO melahirkan pemimpin yang bagus sekarang ni? Soalan dia. Jangan kau tengok dia seorang je. Kau tengok keseluruhan yang muda dalam UMNO. Aku dalam UMNO aku paling suka lah Syahri Hamdan. Yes, itu satu. Syahri Hamdan. Cara dia respon lah. Cara dia respon. Satu lagi aku nampak okey, Menteri Besar Johor. Kuat okey kat dia. On Hafiz. Sangat bagus bagi aku. Straight forward. Dia macam dia tak cakap. Straight forward, dia tegas. Tapi dia tak terlalu nampak. Contoh On Hafiz aku bagi contoh. On Hafiz ada isu yang memang dia straight forward cakap. Contoh isu pembangunan infrastruktur. Dia memang sound terus. Tapi ada isu dalaman yang dia bincang. Contoh, kenapa Esko Pendidikan Johor tukar? Mesti ada konflik dalaman kan? Ada tak dia bising kat luar? Tak ada. Tahu-tahu tukar. So itu kebijakan dalam berpolitik. Janganlah kau semua benda kau nak sembuh. Sakit lah. Tapi On Hafiz pernah jadi pemuda UMNO? Tak pernah kan?
Tak pernah. Dia bukan pemuda UMNO Johor Dia memang asalnya pemuda UMNO Johor. Dia exco belia Johor kot. Okay. So, tapi bila mana dia naik jadi Menteri Besar, dia terus dilantik sebagai pengurusi perhubungan UMNO Johor. Oh, kesian Ahmad Mazlan. Ahmad Maslan memang tak ada pun. Dulu ni bekas... Sorry. Ahmad Mazlan pernah sana dulu kan? Tak, Ahmad Maslan tu naik menteri. Okay, aku salah. Lost sangat dengan UMNO ni. Siapa dulu sebelum dia? Alah, aku lupa lah bekas MB Johor. Oh, yang sepatutnya dia jadi MB tapi Orang Hafiz potong. Hasni apa? Asni betul lah. Hasni apa benda-benda aku lupa. Oh, tu Orang Hafiz potong. Kita pun never mind. Tapi UMNO ada pemuda-pemuda yang bagus. Tapi aku tak kisahlah Hakmal Saleh nak buat cara dia, nak teruskan dengan cara dia tentang macam ni. Bagi aku kalau Zahid nak buat something, kot Zahid nak buat apalah. Tapi percaya tak cakap aku, kalau kata dalam masa terdekat ni ada convention perpaduan, Hakmal Saleh akan datang untuk jilat balik ludah dia. Macam mana dia buat dulu waktu The Sound Amanah. Waktu convention perpaduan, tiba-tiba minta maaf. Dia pernah sama mana? Benar, waktu Mak Sabu lantik pegawai-pegawai dalam Kementerian Pertanian, orang Amanah. The Sound. Dia kata ini lantikan politik lah apa semua. The Sound. Sampai convention perpaduan, dia minta maaf pada Amanah. Dah UMNO pun buat benda sama. So itu kata dia ni populis. Okay, kita setuju satu topik lah sebelum akhir. Tak ada topik, dia satu topik dia baru famous malam. Hanyai. Dan aku tak tahu nak komen apa, tapi adakah patut buat poster? Salah aku. Damage control yang sangat salah lah bagi aku. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita pun tak confirm isu tu betul ke tak. Dia kata ada AMK negeri yang plan nak pergi Hanyai kan. Macam retreat Hanyai kan. Okay, pertama kita tak tahu dia pakai duit parti ke, pakai duit sendiri ke. Kalau pakai duit sendiri pandai-pandai korang lah kan. Tapi kalau pakai duit parti, it is another issue lah kan. Tapi respon daripada tu pun tak berapa tepat. So bagi aku, satu, kau tak boleh tak respon langsung. Cuma mungkin kau boleh tai chi lah cakap, saya ada dapat tahu tapi masih dalam siasatan. AMK akan menilai masalah ini secara progresif dan kita akan tengok kalau ada berlaku perkara yang tak sepatutnya dilakukan, kita akan hentikan. Basically simple macam tu. Tak payah kata saya akan ambil tanggungjawab sepenuhnya. Oi, itu kau mengaku salah Jangan. So, damage control yang sangat salah lah sampai buat poster baik. Tapi aku tahulah memang. Tapi bagi aku kau nak pergi Hanyai, janganlah beritahu orang. Bagi aku kau sendiri je lah kan. Kau nak pergi mana sekalipun kau pergilah organisasi kau kan. Tapi bagi aku, adakah pergi mana-mana akan menambah mutu organisasi kau? Jika ya, pergi je lah. Jika tidak, jangan pergi. Kau yang nilai sendiri kan. So aku tak nak komen lebih. Walaupun dia respon je tu, tapi pandai lah dia lurus kan. Basically dia punya control damage tu salah lah. Damage control dia salah lah. Tu je lah aku. Tapi isu ni besar, tak besar sangat. Tak besar tapi the way you respond sangat salah lah. Please take a lesson from that lah. Tapi kau tengok perlu ke sebab parti-parti yang dah dekat kerajaan ni nampak ada menunjukkan kemewahan. Jadi duit banyak sikit dah masuk kerajaan. Adakah dia dah tak ada prinsip perjuangan yang lama? Apa kau rasa? Adakah manusia ni dah gelap mata? Tak gelap mata, maksud aku adakah dia dah macam lupa dengan perjuangan lama? Bagi aku, yelah, manusia ni dia takkan teruji selagi mana dia tak ada kuasa dengan harta. Kuasa dan harta tu kadang mengubah manusia. Dulu beria melawung kat jalanan, bila dah ada kuasa dengan harta kau berubah 360 kan. Ada je orang macam tu. Tapi bagi aku, selagi mana tidak ada isu integriti yang besar yang memberi kesan kepada rakyat, contoh macam 1MDB ke, contoh macam dulu skandal forex ke, pewajar benda-benda besar-besar macam tu, selagi tu bagi aku dia masih berada pada landasan yang okey. Cuma hampir-hampir tergelincir lah bagi aku. Bagi akulah. Yang kedua, selagi mana dalam parti tu masih ada lagi yang bersuara tentang soal integriti, yang bercakap tentang untuk ingatkan semua orang macam mana kita boleh ada kat sini, macam mana kita bermula, apa itu reform, apa maksud reformasi, masih bertahan dengan prinsip reformasi. Selagi ada orang macam itu dalam parti, selagi tu parti tu on the right track. Bila mana kau dah the whole system is corrupt daripada pucuk sampai ke akar,
Macam satu parti tu aku tak nak sebut. Parti lama lah. Faham-faham lah sendiri. Yeah. Then the party will be collapse lah. Tak ada perjuangan lah. Dah hancur habis. Waktu tu. Bye-bye. Tapi tak apa. So, thank you untuk sesi kali ni. So, kita mungkin minggu depan kita 3 orang. Mungkin ada tamu jemputan. Yes. So, tak apa. So, kita tutup kat sini. Dan kalau boleh kepada penonton-penonton kita, teruskanlah subscribe kita punya view kita. Kalau yang baru tengok view kita atau baru tengok video kita, tu tekan button subscribe tu. Kau boleh tekan sekali button loceng tu, yang biar boleh tengok setiap minggu kita keluarkan video baru. Dan short video pun kita akan keluarkan. So, kalau boleh, kalau dah suka dengan channel ni, share dekat kawan-kawan. Kawan-kawan boleh tengok juga. Nak tambah knowledge juga. So, itu saja daripada kita orang. Alright. So, jumpa lagi minggu depan. Okay, Bye-bye. terima kasih. Bye.